Salam sejahtera, tajuk yang akan saya bincang hari ini ialah sistem pembesar di Tanah Melayu. Konsep pembesar. Pembesar merupakan golongan yang menduduki lapisan selepas raja dalam hierarki masyarakat. Mereka membantu sultan dalam melaksanakan pentadbiran di peringkat tertentu. Pembesar di institusi pemerintahan peringkat daerah ialah pembesar daerah. Pembesar daerah dibahagikan kepada beberapa lapisan yang mencerminkan kedudukan, keistimewaan, dan kuasa mereka dalam sistem politik dan masyarakat. Pembesar dilantik terus oleh sultan melalui pemberian surat tauliah. Sistem ini didahului oleh 4 orang pembesar yang utama, yaitu bendahara, penghulu bendahari, temenggung, dan laksmana. Hierarki pembesar. Pertama, bendahara. Bendahara menasihati sultan dalam pemerintahan dan memangku jawatan sultan ketika baginda di luar negeri. Bendahara juga merangka, menggubal, dan melaksana dasar-dasar kerajaan. Bendahara merupakan pemerintah tertinggi angkatan tentera. Seterusnya, temenggung. Temenggung menguatkuasakan undang-undang dan peraturan negeri, terutamanya tentang keamanan dan keselamatan negeri dan rakyat. Temenggung memastikan undang-undang kerajaan dilaksanakan dengan teratur. Seterusnya, laksmana. Laksmana menguatkuasakan undang-undang dan peraturan negeri, terutamanya tentang keamanan dan keselamatan negeri dan rakyat di kawasan laut dan perairan negara. Laksmana memastikan undang-undang kerajaan dilaksanakan dengan teratur, khususnya berkenaan dengan undang-undang laut, pelabuhan, keselamatan pedagang luar dan dalam negeri. Seterusnya, penghulu bendahari. Penghulu bendahari menjadi ketua pemegang khazanah dan harta kerajaan. Mereka juga mengawasi syahbandar, bendahari, dan menyimpan draft semua hamba. Yang terakhir, pembesar-pembesar yang lain. Pembesar 4 dibantu oleh pembesar 8 yang lebih rendah tarafnya. Pembesar ber-8 dibantu oleh pembesar 16 dan pembesar 32. Sistem pembesar di Perak berasaskan kepada sistem 4 lipatan dengan gelaran pembesar negeri dibahagikan kepada 4 peringkat, yaitu orang besar 4, orang besar 8, orang besar 16, dan orang besar 32. Di Selangor, jawatan pembesar ialah Tok Penggawa Permatang, Tok Kelang, Tok Naga, dan Dato Menteri. Di Negeri Sembilan, mereka mengamalkan adat pepati yang dibagikan kepada beberapa daerah yang dipanggil luak. Ketua bagi setiap luak bergelar undang berempat. Ketua bagi luak-luak lain dipanggil penghulu. Sistem pembesar di Pahang mempunyai seorang bendahara, penghulu bendahari, dan temenggung. Orang berempat di Pahang digelar orang besar Indra Maharaja Perba Jelai atau Tok Raja, orang kaya Indra Segera Temelo, orang kaya Pahlawan Ceno, dan orang kaya Indra Syahbandar. Dalam sistem pembesar di Kelantan, terdapat gelaran seperti Tuan dan Wan. Pembesar yang menggunakan gelaran Perdana Menteri merupakan pembesar yang utama dalam sistem politik. Seterusnya, peranan pembesar dari segi politik, ekonomi, dan sosial. Peranan pembesar dari segi politik, pembesar memainkan peranan utama dalam politik. Mereka membantu sultan dalam aspek perundangan, adat resam, dan kehakiman. Mereka merupakan golongan yang memonopoli segala kuasa politik dalam kerajaan. Golongan ini mempunyai kuasa melantik raja, contohnya 4 undang dari Jelebu, Sungai Ujung, Rembau, dan Johor di Negeri Sembilan akan melantik yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Pembesar membantu raja dalam menjalankan pemerintahan dan pentadbiran negeri mereka, serta mempunyai cop mohornya sendiri. Pembesar juga menjadi penasihat atau menjadi ahli jemaah penasihat sultan. Pembesar turut membantu raja mentadbir kawasan-kawasan tertentu di luar wilayah yang dipanggil pegangan, yang merupakan anugerah sultan kerana jasa dan kecemerlangannya. Pembesar juga memainkan peranan penting menjaga keamanan dan keselamatan negara. Contohnya, jemaah Menteri Peperangan di Kelantan menguruskan hal ehwal peperangan, ketenteraan, pertahanan, dan keamanan.
Pembesar juga bertanggung jawab menyediakan dan membekalkan tenaga ketenteraan untuk mempertahankan negara dan juga untuk meluaskan empayar. Pembesar juga memainkan peranan penting menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Seterusnya, peranan pembesar dari segi ekonomi. Pembesar turut memainkan peranan penting dalam hal-hal yang berkaitan dengan memungut cukai. Contohnya, pembesar di pelabuhan, yaitu Syah Bandar, mengutip cukai daerah atau jajahan daripada rakyat di kawasannya dengan bantuan penghulu. Pembesar juga menguasai sumber ekonomi seperti lobong, biji timah, dan juga hasil ekspor lain. Mereka juga menggunakan sistem kera dan sistem serak untuk mendapatkan hasil. Pembesar juga mesti memastikan urusan perdagangan dalam negeri berjalan lancar, termasuk menentukan timbangan dan sukatan yang betul. Dengan keizinan Sultan, pembesar juga melibatkan diri dalam perdagangan. Mereka menjadi pengeluar modal. Perniagaan dan perdagangan pembesar diuruskan oleh wakil-wakilnya. Pembesar juga turut bertanggung jawab menjaga perairan daripada pencerobohan lanun, mengawasi pedagang-pedagang, menjaga hal ehwal pedagang asing, mengaturkan tempat perniagaan, dan menyediakan gudang untuk menyimpan barang-barang. Yang terakhir, peranan pembesar dari segi sosial. Pembesar turut bertanggung jawab untuk menjaga kebajikan anak buahnya dan memastikan supaya seluruh penduduk di kawasannya taat setia kepada Sultan. Mereka juga dikehendaki menjaga keamanan kawasan jagaannya. Pembesar turut menjadi hakim dalam sesuatu perbicaraan, contohnya bagi meleraikan perselisihan. Selain itu, mereka turut mengetuai kerja-kerja sosial seperti pembinaan surau, masjid, balai raya, jambatan, dan sebagainya. Pembesar turut menjalankan adat istiadat istana. Di Kedah contohnya, pembesar akan mengunjungi Duli semasa hari raya. Itu saja untuk kali ini, sekian terima kasih.